Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. InsyaAllah pada malam ni kita masuk pula bahagian najis yang ketiga. Seperti yang kita telah maklum bahawasanya najis tu terbahagi kepada 3 bahagian. Dulu disebut yang pertamanya ialah najis mukhaffafah. Dan kita dah huraikan dan kita dah faham apakah dia najis mukhaffafah. Dan yang keduanya ialah najis mughallazah. Itu pun kita dah huraikan pada beberapa minggu yang lepas. Dan kita pun telah faham apakah dia najis mughallazah. Dan pada malam ni kita masuk pula pada membicarakan tentang najis yang ketiga, iaitulah yang dinamakan najis mutawassithah. Baik, najis mutawassithah. Kata dia, apakah dia najis mutawassithah ni? Iaitu najis yang lain daripada najis mukhaffafah dan yang lain daripada najis mughallazah. Jadi maknanya kalau kita faham dah apakah dia najis mukhaffafah dan kita dah faham dah apakah dia najis mughallazah, maka najis mutawassithah tu ialah najis yang lain daripada najis mukhaffafah dan yang lain daripada najis mughallazah. Kalau dalam yang Arab ni dia kata wahiyya sairin najasat. Yang lain-lain daripada najis-najis mukhaffafah dan yang lain daripada najis mughallazah. Itu dia kata najis mutawassithah. Baik. Bagaimana telah dinyatakan di atas tadi, dah lepas dah lah. Najis mukhaffafah apa dia, najis mughallazah apa dia.
Kita pun dah faham dah. Jadi lain daripada najis mukhafafah dan lain daripada najis mughalazah, maka itulah yang dinamakan najis mutawassithah. Baik, kenapa dinamakan najis bahagian yang ketiga ni dinamakan najis mutawassithah? Baik, kata Habib Zain, sababut tasmiyati bil mutawassithati, sebab-sebab dipernamakan najis yang ketiga ni dengan najis mutawassithah. Kenapa? Li'anna syari'a, kerana bahawanya syarik tu kena pada Allah Ta'ala dan kena pada Rasul. Pada hakikat Allah Ta'ala lah. Jadi Allah sampaikan apakah dia najis mutawassithah tu kerana syarak, yakni Allah dan Rasul tawassata fi hukmiha, meletakkan tengah-tengah cara basuh dia tu. Cara basuh dia ataupun najis mutawassithah ni dia najis yang pertengahan. Maksud najis pertengahan tu ialah tidak seperti najis mukhafafah. Najis mukhafafah tu ringan sangat sehingga kan kalau kita nak basuh najis mukhafafah tu tak perlu kena menggunakan air yang mengalir. Cukup dengan percik-percik macam tu saja, maka sudah bersih dah najis mukhafafah. Baik. Dan tidaklah terlalu berat seperti najis mughalazah. Kalau najis mughalazah itu kena basuh dengan 3 kali, dengan 7 kali, lepas tu pula satu daripada yang 7 kali tu dengan air tanah, dan kena hilangkan juga ain najis tu, ataupun kena hilang juga najis hukumiah dia, kena hilangkan juga. Baik, jadi itu orang panggil najis mughalazah. Susah sikit. Tapi najis mutawassithah ni dia kata li'anna syari'a tawassata fi hukmiha, kerana syarak itu kena pada Allah. Kalau kita tak, kerana Allah dan Rasul menengahi, meletakkan tengah-tengah pada hukumnya, pada hukum najis mutawassithah tu. Hukum dia ringan. Baik. Tengok ya. Okey. Kata dalam kitab ni, cara menyucikannya jika ada ain. Jika ada ain najis, disebut najis yang ainiyah, hendaklah dihilangkan ainnya itu. Baik, tengok ya. Jadi dalam kitab ni dia sebut, dia kata dalam kitab yang saya buat rujukan ni, kitab Taqrirus Sadidah ni, dia kata wa tanqasimu hazihin najasatu ila qismain, maka terbahagi najis mutawassithah ini najis yang mutawassithah ni terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, mana 2 bahagian? Mana 2 bahagian tu? Yang pertama disebut najasatun hukmiyatun. Yang pertama najasatun hukmiyatun. Najis yang dibangsakan kepada hukum sahaja. Baik. Nak tahu najis hukmiyah ni macam mana? Najis hukmiyah ni wahiyya, iaitu najis yang hukumiyah ni allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Najis yang kata najis hukumiyah ni, najis pada hukum ni yang tidak ada warna, najis yang tidak ada warna, najis yang tidak ada bau, dan najis yang tidak ada rasa. Umpamanya seperti air kencing yang telah hilang, ainnya yang telah hilang, warnanya dah hilang, baunya dah hilang, rasanya pun dah hilang. Sebab apa hilang tu? Mungkin telah lama tapi kita tahu
cadar tu ataupun kain tu kena kencing. Tapi kita pergi keluar dulu, kita kerja dulu, petang mau kita balik. Cium. Cadar tu dah hilang, dah tak ada bau kencing, tak ada, basah pun tidak, warna pun tidak. Maka itu namakan najis hukmi. Kenapa dinamakan najis tu najis hukmiyah? Sebab dipernamakan najis yang macam tu najis hukmiyah. Li'annana hakamna ala mahalli najasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha. Kerana kami menghukum oleh kami, yakni ulama, menghukum oleh ulama di atas mahalli, di atas tempat binajasatihi, dengan tempat najis tu najis. Kita hukumkan tempat kena najis tu adalah najis. Walaupun kata biduni wujudi sifati min sifatiha, walaupun tidak ada walaupun dengan ketiadaan tanda sifat-sifat daripada sifat najis. Apa sifat najis tu? Warna, kemudian bau dan rasa. Jadi kan, contohlah ya, yang kata najis hukmi ni kan, katalah pagi-pagi tu kita nak pergi kerja dah. Kita dah siap dah nak pergi kerja. Tengok cadar anak kita rupanya kencing. Anak kita kencing. Kena pada cadar kain tu. Kita pun tak apalah, balik nantilah aku basuh. Tapi kita dah tahu dah yang kena kencing tu kat mana. Kena kencing tu kat mana? Kat tengah ke, kat tepi ke, kita tahu dah. Kita pun pergi kerja dulu. Bila balik-balik, tempat yang kena kencing tu kering. Tapi kita tahu tempat tu kena najis, kena kencing tadi ni. Maka kan, itulah dinamakan najis hukmiyah. Bila kita tengok tempat tu dah kering, warna kencing dah tak ada, bau kencing dah tak ada, rasa kencing pun dah tak ada. Tak ada rasa tu, mana kita rasa basah lagi tak? Tak ada dah. Jadi warna, bau dan rasa, ataupun sebut rasa, bau dan warna, tak ada dah. Maka itu dinamakan najis pada hukum. Jadi tetap dihukumkan dengan najis. Tetap dihukumkan dengan najis, tempat tu adalah najis. Tempat yang kena najis tu adalah dihukumkan najis. Dan cadar tadi tu tak boleh kita nak bawa pergi sembahyang, tak boleh. Pasal apa? Sebab ada najis. Kalau nak bawa lah. Ni kita fikir benda tu bukan najis juga. Baik. Tapi kan najis hukumiyah ni, senang aja cara nak menyucikannya. Pada hukum Islam ni, pada hukum syarak ni, najis pada hukum ni senang aja kita nak basuh. Kita ambil kain yang kena kencing tu, tempat yang kena kencing tu kita dah tahu dah, maka kita alirkan sahaja air. Tu dia kata kaifiyatu izalatiha. Macam mana nak hilangkan najis hukmi ni? Tadhuru bijarayanil ma'i alaiha. Cara nak menyucinya ialah dengan diperlalukan bijarayani, dengan mengalirkan al-ma'i, akan air tu alaiha, di atas tempat yang kena najis. Ambil air lalu, sekali lalu aja. Sekali lalu, tak perlu kena berulang kali lalu, tak perlu. Ambil air tu, lalu perak, lalu macam tu, dah selesai. Lepas tu perah-perah, jemur, kering je, dah boleh selesai. Pasal apa? Sebab tak perlu nak hilangkan rasa, bau dan warna. Sebab najis pada hukum tu, dia memang tidak ada rasa, bau dan warna. Jadi tak perlu nak dihilangkan. Memang dia dah tak ada dah. Baik. Lepas itulah najis mutawasitah ni dia terbahagi kepada dua lah. Satu dinamakan najis dinamakan najis hukmi, dan yang keduanya dinamakan najis ainiyah.
Anak najis ainiyah, najasatun ainiyatun. Anak najis ain. Baik. Wahiyya najis ainiyah ni allati yang laha bagi najis tu launun au rihun au ta'mun. Bagi najis tu ada rasa, ada warna, ada bau. Jadi najis yang ada benda tu najis yang ada warna, ada bau, ada rasa, maka itu dinamakan najis hukmi. Baik. Bukan hanya hukmi, itu namakan najis ainiyah. Najis aini nama dia. Sebab namakan dinamakan najis aini itu pasal sebab adanya warna, bau dan rasa. Jadi bila ada bau, warna dan rasa ni, maka dinamakan najis tu najis aini. Baik. Jadi cara nak menyucikan najis aini ni macam mana? Ataupun sebab apa dinamakan najis aini? Katanya sababut tasmiyatil bil ainiyah. Sebab dipenamakan najis ainiyah libaqa'i ainil najasati fiha, kerana kekal ataupun masih lagi wujud ain najis padanya. Ain najis tu apa dia? Itulah tadi rasa, bau dan warna tu. Baik, li'annaha qattura bil ain, ataupun waqila dikatakan juga sebab dipenamakan dengan najis aini tu kerana sesungguhnya dilihat ain najis tu. Apa ain najis tu? Warna dia kita nampak, bau dia kita boleh cium, dan bila kita sentuh tu ada rasa dekat situ. Maka hukumnya itu dinamakan najis aini. Baik. Najis aini yang kita nak bicara malam ni, najis aini ni macam mana cara nak menyucikannya? Kafiyatu izalatiha ghasluha bil ma'. Yang pertama dia kata kena basuh dulu tempat tu dengan air dan hilangkan segala sifat-sifatnya. Dia kata ghasluha bil ma'i an hatta tazula awsafuha. Dia kata basuh dengan air sehinggalah hilang sifat-sifat najis. Sifat najis tadi 3 tu lah. Rasa, bau dan warna. Jadi maknanya katakanlah kain kita tu kena najis ataupun kopiah kita ni kena najis. Kena air kencing, warna kuning ada, cium pun hancing, pegang pun rasa basah lagi dah. Baik, macam mana nak buat? Pertama jiruh dulu, basuh dulu sehingga hilang air najis. Bila sebut air najis tu ialah rasa, bau dan warna. Hilangkan dulu. Okey, dah hilang lah. Barulah kita jirus sekali, lalu jirus air tu mengalir. Habis semua mengalir lah. Kalau boleh perah lah. Kalau tak boleh perah, sebab kerah ke macam kopiah ni kerah, tak boleh diperah, jemur terus. Maka hukumnya adalah suci. Tak perlulah kata sampai 3-4 kali jirus. Dah hilang dah air dia tu, dah hilang dah warna dia, bau dia, rasa dia dah hilang dah. Baru kita jirus. Selagi tak hilang 3 sifat najis tu, dia selagi itulah tak boleh kita jirus. Kalau kita jirus pun tak dihukumkan dengan suci. Setelah hilang sifat najis yang 3 tu, hilang dah. Cium dah tak ada, bau hancing dah. Warna kuning pun dah tak ada dah. Kita pegang pun rasa air kencing tu pun dah tak ada dah. Kita pun jirus, sekali lalu rata tempat yang kena najis tadi ni. Rata dah kita jirus. Baik. Lepas tu barulah kita nak perah ke, nak jemur terus ke, maka dihukumkan suci lah dia.
Baik. Okey, tu jaga-jaga tu. Okey, ni dalam ni, dalam kitab yang kita nak baca ni banyak juga ni. Tengok ya. Kata dia cara menyucikannya, cara menyucikan najis mutawassithah ni, jika ada ain. Tengok, kalau ada ain tu maksudnya kalau ada bau, warna dan rasa, ataupun kita ikut dalam kitab ni warna, bau dan rasa, ataupun dalam kitab Jawi dia kata rasa, bau dan warna. Itu ain tu. Hendaklah dihilangkan ainnya itu. Jadi faham kitanya, macam tadi yang saya katalah, najis mutawassithah tu, dia mesti dia ada dua jenis. Najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis yang hukmiyah tu senang. Najis yang telah hilang sifat dia tu. Sifat dia tu dah hilang dah. Jadi bila sifat tu hilang, tak payah kita hilangkan lagi. Sebab dah hilang dah. Kita pun jiruh sekali lalu. Jadi sucilah dia. Rata air tu kena pada tempat yang kena najis, yang telah hilang sifat-sifat dia, rasa, bau dan warna tu. Baik. Hilangkan dulu dengan dibasuh lah. Cara sucinya, jika ada ain, disebutkan ainnya ni, hendaklah dihilangkan ainnya itu. Hilangkan ain itu ialah hilangkan tiga sifat tu lah. Dan segala sifatnya sifat najis. Hilangkan dulu sifat najis tu. Apa dia sifat najis tu? Rasanya, baunya dan warnanya. Hilangkan dulu. Bukan sampai kena perlu satu timbul, satu kolah. Tak. Jadi hilangkan tu mungkin dengan sabun ke, ambil sponjur air, ambil sabun, hilangkan bau, hilangkan kala. Jadi bila dah hilang yang tu, maka tiru sekali lalu pula hilangkan air sabun tu sampailah hilang air sabun tu, maka hukumnya suci. Baik. Kita ni bertuah kau tuan-tuan. Sebab Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun ya, umat Nabi Musa dulu, kalau pakaian tu kena najis, dia tidak boleh dibasuh. Dia kena gunting tempat kena najis tu, buang. Itu cara syariat Nabi Musa alaihi salam. Tapi kita umat Nabi Muhammad ni dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Tapi walaupun kata mudah sekalipun lah, kena belajar juga. Dia tak boleh kata orang kata agama ni kita tahu dengan begitu-begitu, tak boleh. Tanpa pengajian kita tahu, tak boleh. Dia kena belajar, dia kena baca kitab. Sebab tu kan tuan-tuan, ada satu masjid dalam daerah Manjung tuan-tuan sekalian. Ada satu masjid dalam daerah Manjung tuan-tuan. Saya mengajarlah kitab ni lah. Lepas tu kan beberapa perkara lah dalam fiqh tu bila saya cerita ada 2-3 orang. Ada 2-3 orang, bukan 2-3 orang lah, sebenarnya banyak dalam masjid tu. Dia kata kenapa kami tak pernah dengar, dulu-dulu kami tak pernah dengar hukum macam ni. Kenapa kami tak pernah dengar? Hari ni bila berjumpa dengan ustaz ni baru kami dengar. Kenapa? Lalu saya tanyalah. Yang bertanya tu seorang peguam. Saya pun tanyalah pada dia. Tuan, saya tanya tuan, tuan belajar agama ni lah, tuan belajar fiqh ni lah. Saya tanya macam tu kan. Berapa kitab fiqh yang tuan telah habis? Berapa kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh ulama dalam mazhab Syafi'i yang telah tuan khatam? 4 rubuk. 4 rubuk. 4 rubuk tu ada 4 bahagian. Rubuk ibadat, rubuk muamalat, rubuk munakahat dan rubuk jinayat. Jadi rubuk ibadat tu daripada ambil wuduk, daripada bab air, sampailah kepada bab haji. Haji termasuk dengan umrahnya, dengan korbannya, dengan akikahnya, habis. Lepas tu, itu habis bab ibadat.
Nak masuk pula bab muamalat. Apa bab muamalat tu? Bab muamalat tu hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai menggadai. Dalam tu ada. Kita hari ni tuan-tuan, tak ada siapa pun kalau di masjid di surau tu nak mengajar sampai peringkat ni. Kadang-kadang bab ibadat tu pun tak habis-habis bertahun-tahun, tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Lepas tu masuk bab munakahat, bab nikah kahwin, cerai, tolak, rujuk, radha'ah, menyusu, semua-semua tu masuk dalam bab munakahat. Dan yang keempatnya ialah bab jenayat, bab jenayah. Macam mana hukum orang mencuri, macam mana hukum orang minum arak. Dalam tu ada hukum cerita. Saya tanya macam tu dekat peguam tu tuan-tuan. Seorang peguam tu, dia kata tak ada, kami tak pernah. Saya kata kat dia, sebab tak pernah khatam tu lah yang tuan-tuan tak dengar. Kadang-kadang apa yang kita baca ada dalam kitab ni. Tapi tidak ada dalam kitab lain. Ataupun ada dalam kitab lain. Tidak ada dalam kitab ni. Sebab itulah mengaji ni kena banyak, kitab kena habis. Barulah kita boleh faham tentang fiqh ni tuan-tuan sekalian. Jaganya baik-baik ni. Okey. Kemudian kata dia, hendaklah yang ainnya dan segala sifatnya, iaitu rasanya, rasa najis, baunya, bau najis, dan warnanya, warna najis ini, yang dikatakan najis ainiyah ataupun najis ain. Nampak ain najis tu. Okey. Jika telah dibasuh. Tengoknya. Jika telah dibasuh. Kena najis, pakaian ke, apa sajalah kena najis. Dah dibasuh dah. Tetapi didapati tiada hilang rasanya seperti pahit. Cium buah bau pahit tu ada lagi. Ataupun rasa dengan lidah tu pahit lagi. Atau kesat, kasap. Kasap tu rasa kita pegang kesat. Biasanya orang tak rasa dengan lidah lah. Orang akan sentuh rasa, oh ada lagi ni. Nescaya tiada dimaafkan. Yakni, tuan-tuan sekalian, daripada 3 sifat najis tu, nak dihukumkan sesuatu tu suci, mestilah hilang 2 daripada 3 sifat sekurang-kurangnya. Hilangkan 2 sifat tu dulu, walaupun ada 1 sifat yang tak boleh dihilangkan. Maka yang itu maaf. Dimaafkan. Faham ya? Betul. Tapi kalau tak hilang 2, 1 je hilang. Umpamanya, warna hilang. Tapi bau dia, rasa dia ada. Ataupun rasa tu hilang. Tapi bau dengan warna masih ada lagi. Maka dihukumkan tak suci. Tapi kalau hilang 2 daripada 3 sifat najis, maka dihukumkan suci. Umpamanya kan tuan-tuan, darah. Darah ni kan kalau terlalu banyak kena pada pakaian, kena pada kain. Terutamanya kain tu adalah kain yang berwarna cerah, warna putih ke, warna hijau muda ke, warna pink ke. Bila dia kena darah kan, darah tu pula banyak kan. Maka yang biasanya yang susah nak dihilang tu ialah warna. Warna kekuning-kuningan pada darah tu masih lagi tinggal. Sedangkan baunya dah hilang. Rasanya dah hilang. Tapi warnanya masih kekal lagi. Masih ada lagi. Walaupun dah tinggal sikit-sikit. Yang tu apa jadinya? Maaf. Maknanya kain yang kena darah macam tu dah dibasuh masih lagi ada warna tu, maka dihukumkan dengan maaf. Maaf tu maksudnya dihukumkan suci lah. Sebab dimaafkan, sebab hilang 2 daripada 3 sifat. Baik. Dia saya kena basuh lagi. Hingga hilang rasa itu. Sehingga hilang rasa tu. Setelah itu, jika tidak hilang juga, katalah dah tinggal 2 je.
Rasa dengan warna tu atau dengan bau tu dah hilang dah, rasa dah hilang dah. Tinggal bau je. Barulah dimaafkan. Jadi kalau tak boleh hilang juga, melainkan dengan dipotong. Tengok dipotong tempat najis, dia potong bulat macam tu, buang. Kalau hilang sangat, ketika tu dimaafkanlah. Jadi maknanya kan, jangan sampai kena potong baru hilang. Kalau kena potong tu, kita potong pun baru hilang, basuh tu tak hilang juga. Dalam mazhab kita ataupun dalam syariat Nabi Muhammad ni, keadaan macam tu terlampau susah sangat nak dihilangkan, nak dihukumkan maaf. Pasal apa? Dalam faedah kita ni, ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurah. Maksudnya dah tak boleh, dah terkepit sangat dah. Tak boleh hilang sangat dah ni. Jadi dia mengharuskan segala perkara yang asalnya tak boleh hilang, tak hilang lagi. Maka dimaafkan juga ikut faedah ni, tuan-tuan. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Ataupun al-masyaqqatu tajlibut taisir. Benda yang susah tu dia menarik menjadi mudah. Jadi bila kita tinggal satu je bolehlah. Kalau tinggal dua tapi dibasuh tak hilang-hilang juga, maka pada ketika itu dimaafkan juga, dikira suci. Baik, habis ya. Okey, kemudian kata dia, ada pun bau atau warna, salah satulah. Bila sebut atau tu salah satulah. Atau mana jika telah dibasuh dan digosok 3 kali ataupun lebih daripada 3 kali, tidak hilang juga, hukumnya dimaafkan. Dikira bersih juga. Tapi salah satulah, sama ada bau ataupun warna. Kalau sekiranya pada kain tu ada rasa lagi, ada bau lagi, hilangkan. Ataupun ada warna, hilangkan. Cuci dia. Basuh dia dulu. Tapi sekiranya digosok dah 3 kali, lebih daripada 3 kali, tak hilang-hilang juga, maka dihukumkan pada ketika itu maaf. Apa maksud maaf tu? Dikirakan bersih juga. Sebab dah darurah dah tu. Dah dibasuh dah tu, tak hilang juga. Tu nak buat macam mana kan? Maka syarat dia tidak menyusahkan kita lah. Jadi kita pun bolehlah pakai walaupun tinggal satu sifat, iaitu sama ada bau ataupun warna. Okey. Maka jika najis itu sudah tiada ainnya, macam tadilah. Lepas tu yang kata tolong buat garisan. Tuan-tuan yang ada kitab tu tolong tanda. Najis mutawasitah ni dia terbahagi kepada 2. Satu, dinamakan najis hukmiyah, dan yang kedua najis ainiyah. Najis ainiyah kita dah baca dah ni. Baik, yang ini pula, maka jika najis itu sudah tiada ainnya. Maksud sudah tiada ain ni, sudah tiada warnanya, baunya dan rasanya. Dan tiada lagi sifatnya. Sifat tu dah hilang. Walaupun kita tak basuh lagi pun, tapi dia hilang dengan sendirinya. Setelah kita biarkan dia berjemur tu, pula tak ada warna pula. Rasa pun hilang sama juga. Apa nak kata? Baik. Jika sudah hilang airnya, dan kata, dan jika nanti itu sudah tiada airnya, yang tadi tidak ada warna tadi ni, tidak ada warna, rasa dan rasa, bau dan warna tu, dan tidak ada lagi sifatnya, rasa, bau dan warna, sifat dia tak ada lah. Disebut najis hukmiyah. Seperti air kencing yang sudah kering pada pakaian dan hilang sifat-sifatnya. Dah hilang dah. Jadi cara menyuci macam mana? Mudah sangat. Macam mana? Memadailah. Mencukupilah. Dengan dicucur. Dicucur, bukan cucur tu mana cucur makan tu. Tak ni. Cucur tu mana dicurah.
anak dituang akan air pada tempat yang kena najis itu. Jadi tuang ambil air itu mengalir atau kita buka pipe jenuh tempat kena najis yang kering tadi ni yang sudah hilang sifat najis sudah hilang dah. Kita jenuh sekali lalu. Rata-rata tempat kena air tempat yang kena najis itu tempat najis yang dah hilang rasa bau dan warna ni maka kita pun perah jemur. Maka dihukumkan dengan suci. Itulah mudahnya menjadi anak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian. Baik, tengok ya. Ini pun satu lagi ni tuan-tuan. Kita baca je lah. Kita baca dulu. Lepas tu siapa-siapa yang tak pernah dengar lah. Tolong buat beri perhatian. Dan kalau tak faham, boleh buat persoalan lepas daripada saya berhenti baca kitab ni tuan-tuan. Lepas kita habis bab ni. Kalau dan malam ni lah. Kalau tak dan kita sambung lagi. Baik. Tengok ya. Arak. Apabila arak. Yang kata arak-arak tu apa dia? Yang dikatakan arak tu ialah kullu ma'i'in muskirin. Tiap-tiap benda cair yang memabukkan. Maka dinamakanlah dia tu arak. Ada pun benda yang bukan cair, benda beku, benda keras, tapi bila kita makan jadi mabuk, itu tak dinamakan arak. Arak tu mesti apa? Arak tu mestilah ma'i'. Ma'i' tu maksud cair, ma'i'un. Mestilah kullu ma'in, kullu tiap-tiap benda yang cair tu memabukkan, maka hukumnya adalah najis. Itu mana arak. Okey. Jadi kita hukum arak tu adalah najis. Sebab dia memabukkan. Bila dia memabukkan, sama ada dia minum tu tak mabuk, maka dihukumkan tetap juga najis tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi kan arak tu ada hukum tu. Ada hukum. Bukan ada hukum maksudnya nak minum. Ada hukum kalau arak tu bertukar menjadi cuka. Tengok ya. Arak apabila telah jadi cuka. Cuka apple, cuka anggur, cuka tamar. Jadi cuka buah-buahan ni, dia sebelum jadi cuka tu, dia tetap jadi arak dulu. Dia tetap jadi arak dulu. Macam kalau di Kelantan tu, cuka nipah, cuka tak tu tal lah, pokok tal. Kita tal 7 tu. Jadi bila kita sebut apa ni, cuka nipah, cuka tak, ataupun cuka buah-buahan. Jadi cuka buah-buahan tu sebelum jadi cuka, maka dia jadi arak dulu. Arak tu najis. Bila bertukar jadi cuka, adakah bertukar jadi tetap najis juga? Tengok. Arak apabila telah jadi cuka. Tapi dengan syarat jadi cuka tu dengan sendirinya. Maksud dengan sendiri tu ialah dengan tidak dibantu oleh benda lain. Biasanya tuan-tuan ya, masa saya belajar di Fatani dulu ni, kebetulan di belakang kawasan pondok tu ada banyak pokok tal. Ini siapa yang kenal pokok tal ni saya tak tahu lah, panggil kelapa laut kot. Pokok tal tu macam kelapa laut dekat Kelantan banyak, di Fatani banyak pokok ni. Dan pokok ni dia boleh buat apa ni, nira ataupun tuak tu. Orang belah utara panggil nira. Kalau orang belah pantai timur tu dia panggil tuak. Bukan tuak tu todi tu, lain. Jadi kan saya tengok orang yang ambil cuka, ambil nira tal tu atau nipah tu,
Ni masa jadi nira tu dia manis. Tapi bila orang tu nak buat cuka nipah, ni nak bagi cepat jadi cuka, nak bagi cepat dia jadi mabuk tu, maka dia kena apa? Dia kena letak macam-macam dalam tu. Kena letak kayu lah, kena letak daun lah. Supaya dia cepat jadi mabuk, dia cepat jadi gila, dia cepat jadi apa namanya? Jadi arak. Bila dia cepat jadi arak, maka dia akan cepat jadi cuka. Baik. Tapi ni, kenapa dia kata jadi cuka dengan sendirinya? Maka ia ni dengan tidak dibantu oleh benda lain. Kalau dibantu dengan benda lain, okey, jaga ya. Ni kena faham, dia kena hurai sikit ni. Okey. Kita baca dulu. Dia kata, jadi cuka dengan sendirinya, hukumnya suci dengan syarat tidak dimasukkan. Tengok. Dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya, ke dalam arak. Asalnya, kalau arak tu macam perahan anggur. Nak jadikan cuka anggur. Nak jadi cuka nipah. Nak jadi cuka apple. Okay? Dia kena perah dulu air apple tu. Dia kena perah dulu air anggur tu. Masa jadi air anggur tu sedaplah kita minum. Dia belum gila, belum mabuk lagi. Tapi nak jadi cuka tu dia kena peram. Orang bisnes ni tuan-tuan, orang meniaga ni kan, dia nak cepat. Dia nak cepat jual benda tu. Bila nak cepat jual, dia nak kena bantulah nak jadi arak tu, dia kena bantu daripada air anggur. Nak cepatkan jadi arak, nak cepatkan jadi cuka, dia kena bantu. Kena letak benda-benda asing. Kayu lah letaknya, daun lah letaknya. Jadi bila ada tu, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi arak cepat. Bila jadi arak cepat, dia akan turun pula. Dia akan jadi cuka. Baik. Masalahnya ialah, apabila kita letak benda lain, katalah dalam cawan ni kan, dia adalah air anggur, bukan arak lagi tau. Contohlah ni, kita pun nak cepatkan dia jadi mabuk tu, nak jadi arak tu, kita letak kayu dalam dia letak. Baik. Sekiranya masa dia jadi mabuk tu dia najis. Benda tu masih lagi duduk dalam tu. Kayu tu masih dalam tu, daun tu masih lagi dalam tu. Sehinggalah dibiarkan benda tu sampai jadi cuka, maka hukumnya cuka tu adalah najis. Apa sebab najis? Kerana benda yang kena najis tadi ada lagi dalam tu. Apa dia? Kayu tadi tu, bila dia dah masuk dalam tu dia najis. Jadi arak tu kayu tu masih ada. Jadi kayu tu dinamakan mutanajis, benda yang kena najis. Bila kata benda yang kena najis, dia hukumkan dia najis. Masa tu dia bukan suci, dia najis. Bertukar jadi cuka. Masih lagi kayu tu dalam tu. Maka pada ketika itu, bercampurlah benda yang suci, iaitu cuka, dengan kayu yang dinamakan mutanajis. Jadi hukumnya cuka tu boleh makan tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab ada benda mutanajis di dalamnya yang membawa cuka itu menjadi najis sekaliannya. Boleh faham tak ni? Kalau tak boleh faham, tolong tanya. Ni pengalaman saya cerita ni, pengalaman saya sendiri. Tuan-tuan tengok sendiri orang tu buat cuka nipah tu macam mana. Dia letak kayu lah, letak macam-macam dalam tu. Sampai jadi arak. Kalau orang tu orang yang mengaji, maka tuan-tuan sekalian, dia akan buang kayu, daun-daun kayu ke kayu tu dia akan buang. Bila dia buang tu, masa jadi arak. Dia buang siap-siap masa jadi arak tu dia buang. Bila dah jadi cuka, maka sucilah. Pasal apa? Sebab dah tidak ada benda asing yang tadi bercampur dengan arak tu dah tak ada dah. Baik, sebab dah buang dah. Sucilah. Okey. Tengok ya. Katanya, jika ada benda lain di dalamnya, nescaya tidak suci. Masa bila tu? Masa jadi arak tu lah. Sebab arak tu najis.
bila masuk benda tu, jadi benda tu masuk dalam arak, benda tu jadi mutanajis. Kayu ke, maka bercampurlah juga tu dengan apa? Dengan benda najis tadi tuan-tuan, dengan benda mutanajis tadi. Baik, okey. Jadi tak suci lah. Okey. Apabila, kalau jadi cuka dengan sendirinya, jadi dengan tidak dibantu dengan kayu ke batu ke, yang tu terus jadi suci lah. Sampai dia cuka tu suci lah. Walaupun, ni kadang-kadang kan, kita fikir, katalah, katalah dalam ni ada air anggur. Kita nak jadikan dia cuka anggur ataupun cuka apple. Dan ini air apple ni contohnya kan. Lepas tu kita letak sampailah air apple tu jadi mabuk. Okey, bila jadi mabuk, bekas tu adakah dihukumkan najis juga? Ya, najis juga. Tetapi maaf. Pasal apa? Pasal apa jadi maaf? Sebab payah nak diasingkan masa jadi arak tu payah. Kita tak tahu kan. Masa bilakah dia jadi suci? Jadi cuka, masa bila dia arak kita tak tahu. Sebab tu kan tuan-tuan, fiqh ni tuan-tuan, satu ilmu yang tuan-tuan, satu ilmu fiqh ni kan, dia kena belajar kaedah dia juga. Tapi kaedah tu tuan-tuan, orang yang nak ni lah. Orang yang nak pandai, nak belajar, nak tahu hukum tu, dia kena belajar lah benda tu. Macam tu lah. Jadi fiqh tu, kalau nak jadi ulama tu, dia kena tahulah kaedah-kaedah tu. Orang macam kita ni bukan nak tahu kaedah. Bukan kita nak jadi ulama. Kita nak beramal sahaja tuan-tuan sekalian. Kita nak beramal sahaja. Okay. Baik. Tengok. Dalam ni ada. Apabila suci sebab dari arak, yang telah bertukar daripada arak itu menjadi cuka, maka tempat simpan arak tadi ni ikut sama jadi suci. Ini kenapa ni? Kerana susah. Susah kita nak, sedangkan kita memerlukan cuka tu. Kita memerlukan cuka tamar, cuka apple, cuka anggur. Kita memerlukan. Minta maaf lah tuan-tuan. Line terputus ni mungkin internet tak kuat dekat sini ni. Malam ni tak kuat. Pasal apa tak tahu. Wallahualam. Minta maaf banyak-banyak. Yang itu di luar bidang kuasa saya lah. Nampak macam mana? Memang line terputus-putus saya tengok tadi ada. Tapi sekejap-sekejap lah. Dia tak lama pun. Ya, minta maaf banyak. Itu saya susun jari saya 10 ni. Minta ampun maaf banyak-banyak. Baik, tengok ya. Okey. Jadi kenapa jadi suci tempat tu? Sebab payah. Bila payah ni tuan-tuan, tadilah kaedah yang saya baca tadi, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Benda yang payah tu menarik menjadi mudah. Okay. Jadi hukum Islam ni kan, tasaqa ittasa'a. Apabila dia luas tu, lama-lama dia akan jadi sempit. Apabila dia sempit, lama-lama jadi luas balik. Macam tu. Jadi hukum macam contoh kan. Contohnya kan, makan khinzir tu kan haram. Okay. Sempitlah tu. Sempit. Tapi tuan-tuan, bila dah jadi sempit tu, dia akan jadi luas balik. Bila luas tu, bila dalam keadaan darurah. Bila dalam keadaan darurah. Macam mana darurah tu? Darurah tu tuan-tuan ialah apabila sudah tidak ada makanan untuk meneruskan kehidupan. Masa tu, syarak mewajibkan makan walaupun dia asalnya haram sekalipun. Baik. Sama juga dengan apabila luas hukum tu ittasa'a, dia luas. Dia akan jadi sempit balik. Wattasaqa. Contohnya,
Seperti tuan-tuan ya. Okey. Makan nasi, makan katalah makan gula lah, gula. Contoh bagi nampak gula tu luah tak dia punya hukum dia maksudnya luah tu boleh makan tak? Boleh tak kita makan gula tu masuk hotel? Boleh tak? Boleh. Tapi kan luah tu lama kelamaan atas seseorang bukan atas umur tu, atas seseorang dia akan jadi sempit. Bila tu? Bila doktor kata kamu ni kalau makan juga gula maka penyakit diabetes kamu takkan sembuh. Masa tu kalau dia makan juga setelah doktor yang syiqah bagi tahu dia makan juga maka hukumnya adalah haram. Tu hukum Allah Taala letak macam tu tuan-tuan tak? Baik. Okey. Kemudian jadi yang ni kan bila dah arak tu bertukar menjadi cuka, automatik tempat tu suci. Sedangkan bercampur juga tu. Tapi sebabkan masyaqqah, payah, menyebabkan jadi payah. Bila kata payah, maka Islam memudahkan. Sebab itu keperluan kita sebagai manusia. Okay. Kemudian kata peringatan. Ini satu peringatan. Okay. Apa peringatan tu? Cara membasuh tiap-tiap yang kena najis. Yang diiktiraf oleh syarak. Jadi maknanya syarak mengiktiraf. Syarak membenarkan. Syarak mengajar kita. Nak basuh najis mutawasitah ni ialah nak dengan dicucur ataupun dijirus akan air yang suci ke atas benda yang dibasuh. Jadi maknanya kan benda ni kan tuan-tuan ya. Kadang-kadang lah minta maaf saya bercakap ni, minta ampun saya berkata. Tapi lah itulah sebab negara kita ni tuan-tuan ya. Saya bukan nak sentuh orang politik ke, nak sentuh menteri ke, Perdana Menteri ke, tak lah. Tidak lah. Cuma saya nak cakap benda ni kan tuan-tuan. Sebenarnya kan orang Islam ni kan agama ni dia kena belajar tak? Apa bidang pun yang dia kerja. Saya sebut ni kan, kalau dia buka kedai makan, kalau dia tak tahu cara nak membasuh ikan, nak basuh daging, nak basuh sayur yang kena najis, maka tuan-tuan dia akan hidangkan pada orang ramai makanan yang bernajis walaupun tak nampak najisnya itu. Ni kadang-kadang ada orang nak jimat air, dia tak jirus, dia rendam, dia buat kicah-kicah macam tu je. Dalam napis tu, daging tu dia buat macam tu je. Tak nampak darah melekat. So memanglah. Tapi tuan-tuan tak diiktiraf macam tu tak ni. Dia kena dengan air yang mengalir. Letak dalam raga ke, letak dalam penapis ke, lepas tu letak daging tu, jirus air mengalir rata macam tu. Walaupun kita dah rendam tadi, dah buat macam tu, tapi kena buat syaratnya memang kena macam tu. Basuh ikan, basuh daging, basuh sayur. Memang kena macam tu tuan-tuan sekalian. Dia maknanya air yang dicucuk atau dijurus. Lah, bukan benda tu yang mendatang, air yang mendatang. Jaga ni. Okey. Yang suka kata benda yang dia basuh. Orang sebelah utara kata air lalu. Orang belah Penang, orang belah Kedah, orang belah Perak Utara, dia kata ayak lalu. Banyak ayat lalu tu air mengalir lah. Tu kata orang Kedah kata ayak lalu dia kata. Lalu kan ayat tu. Lalu kan mana mengalir kan ayat tu lah. Dia kata macam tu. Itu orang Penang, orang Kedah, orang Perak Utara dia kata macam tu lah. Baik. Okey. Tengok ya. Okey. Meskipun sekali, walaupun dengan sekali lalu. Jadi sekali lalu pun dah memadai dah lah. Jangan sampai direndam saja. Bukan pasal apa ni, itu dia tak sesuci tu. Kita rendam saja. Tak boleh. Jika tidak diperbuat begitu, umpama dicelup benda yang kena najis tu ke dalam air. Celup je. Bubuh dalam besen, air tu ada besen air. Lepas tu basuh ikan tu, rendam tu, buang. Tu pak. Letak tu itu. Dah basuh dah. Tak, dia kena apa? Dia kena air tu jirus balik, ngalirkan balik. Barulah
cara basuh yang betul mengikut SOP syarak. Syarak punya SOP macam tu tuan-tuan sekalian. Tapi yang saya tengok tuan-tuan, yang minta maaf lah. Kadang-kadang di kedai makan sepatutnya kanlah orang yang nak buka kedai makan ni dia kena belajar fiqh. Macam mana cara nak menyucikan najis. Tuan-tuan orang kadang-kadang kan dia bela kambing ke bela lembu ke dia kena tahu fiqh juga. Saya pernah tuan-tuan satu tempat saya tahun 2 tahun lepas saya beli lembu kambing untuk buat korban. Okey. Jadi tuan-tuan, ini akibat daripada jahil agama lah jadi macam ni. Akibatnya. Jadi akibatnya tuan-tuan boleh dapat dosa. Tak dapat pahala pun, sedangkan kita meniaga tu nak dapatkan pahala. Bukan pandang pada keuntungan dunia semata-mata, tak? Tapi nama kita ni dia nampak nak fulus saja. Dia tak nampak hukum Allah, tak nampak yang dia nak kena tanggung di akhirat. Jadi saya belilah tuan-tuan. Syarak lah. Okey, beli tu. Macam mana internet ni? Beli tu kan. Saya pergilah ke kandang dia. Tengoklah. Ini berapa ribu, ini berapa ribu, ini berapa ratus. Saya pun pilih. Saya nak yang ni. Saya nak yang ni. Okey. Semua kira berapa? Saya pun masa tu tak bawa cash. Saya transfer masa tu kat situ juga. Saya transfer dalam ni. Akad jual beli. Saya belilah lembu sekian, kambing sekian dengan harga sekian. Akad dah tu. Dan saya dah tanda lembu kambing tu. Saya turut tanda dengan kad warna Azhar yang dah belilah tu. Tapi bila sampai waktu kita dihantar lembu tu masa raya korban tu, nak tengok lembu yang saya tanda seekor pun tak ada. Kambing yang saya tanda seekor pun tidak ada. Dia hantar yang lain. Ini orang jahil buat kerja ni. Kalau orang yang tak jahil, orang yang reti, dia takkan buat macam ni. Umpamanya ginilah. Umpamanya ginilah. Wali nikahkan anak dia yang perempuan tu nama sekian. Nama Maryam lah contohnya. Nama Maryam. Contohnya nama Maryam. Contohnya kan. Tapi bila nikah, akad nikah tu nama Maryam. Perempuan yang nama Maryam. Tiba-tiba bila dipertemukan dengan suami itu, nama Mawadah pula. Contohlah. Sah tak nikah tu? Sah tak? Macam itulah maknanya tuan-tuan dalam masalah ni. Banyak orang kedai makan tu dia basuhkan pam dah ambil garam kunyit, goreng. Tumis, masuk buat gulai, buat kari. Sedangkan tuan-tuan yang macam tu menyebabkan makanan tu najis sekaliannya. Sebab apa? Sebab tak sah cara menyucinya tuan-tuan. Please tengok ni. Ni yang berlaku ni. Jadi dah. Dia kata walaupun sekali lalu pun tak apa dah lah. Bukan dicelup benda kena najis itu ke dalam air yang sedikit. Seperti dalam besen atau dalam periuk yang telah ada air menanti di dalamnya. Baik. Walaupun air itu mutlak. Air yang dalam besen itu mutlak. Memang air mutlak. Air suci lagi menyucikan. Tapi sebabkan dia masukkan ikan dalam tu. Perak, masuk, campak, masuk dalam kuali. Campak, masuk dalam belanga. Campak, masuk dalam periuk. Yang tu hukumnya tak suci. Pasal apa? Sebab air tak mengalir. Yang diiktiraf oleh syarak, kena air tu mengalir. Walau berapa kali celup sekalipun, hukumnya tidak suci. Bila kata tak suci, apa jadinya? Masihlah najis. Najis juga. Okey. Hal ini mustahaklah diambil perhatian. Lebih-lebih laginya orang perempuan. Pasal apa? Orang perempuan lah yang sibuk di dapur nak basuh daging, nak basuh ikan, nak basuh sayur, nak basuh segala-gala, nak bagi makan anak laki-laki suami,
anak suami dan apa ni anak-anak ni. Anak kalau si isteri tu jahil dalam bidang ni, hari-hari lah tok laki tu, tok suami tu makan najis dengan anak-anak. Tu yang payah nak dengar cakap tu. Anak sebab najis dah melekat tuan-tuan sekalian. Anak dalam hati tu dah melekat najis tu, dah tak nampak kebenaran dah. Anak jaga dah. Tu tengok dia. Hal ini ustaz dah ambil kira, ambil perhatian. Pada apa? Kerana banyak berlaku di kedai-kedai makan ni, tuan kitab ni tengok sendirilah kot. Sampai dia kata macam tu. Anak di kedai-kedai makan dan di warung-warung dan sebagainya, orang basuh daging yang berdarah atau ikan atau sebagainya pakai celup-celup sahaja. Bila celup-celup macam tu tuan-tuan, na'udzubillah, maka hukumnya tidak suci. Baik. Okey. Jadi kita pun dah sampai kepada penghujungnya. Dan kita telah pun masuk kepada tajuk baru. Maksudnya najis dah habis dah. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan baca pula menggosok gigi ataupun bab bersugi. Babus siwak. Besok bulan minggu kita baca fiqah kan. Tuan-tuan kena belilah kayu sugi macam ni. Kayu sugi macam ni. Sebab kita dulu ngaji bersugi ni, masa saya kat Asramok dulu, bila masuk babus siwak, bab pada menyatakan bersugi ni, maka syekh tu dia akan tengok dalam poket kita, ada kayu sugi tak? Ada kayu sugi tak? Ada kayu sugi tak? Ada kayu sugi tak? Kalau tak ada kayu sugi, dia suruh pergi cari dulu. Pergi beli tu kayu sugi tu dekat luar tu aja. Masuk pada dalam kelas. Pasal apa? Dia nakkan ilmu tu terus diamalkan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita masuk nanti bab bersugi ataupun babus siwak. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu soalan dalam ni. Boleh tidak sifat najis itu dihilangkan dengan selain air? Contohnya, hilangkan bau dengan meletakkan minyak wangi atau semburan. Jadi kan, bila letak semburan, minyak wangi dan sebagainya, adakah minyak wangi itu dinamakan air mutlak? Tidak. Walaupun bau tu hilang dengan sebab ditindih oleh bau minyak wangi, maka ciumlah bau minyak wangi, hilanglah bau najis. Tapi kalau tidak dibasuh dengan air yang mutlak, maka hukumnya tetap tidak boleh. Kenapa? Kerana semburan ataupun minyak wangi itu bukan ejen menyucikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit pasal anak-anak remaja ni kan yang ada jerawat yang besar-besar tu kan. Lepas tu macam tengah tidur pecahlah dia punya nanah, darah semua tu kan. Lepas tu terkena selimut. Lepas tu selimut pula kalah merah. Jadinya bila nak cari esoknya tu dah tak jumpa dekat mana tempatnya tu. So macam mana nak cucikan tu? Darah lah. Darah campur nanah kan, misalnya jerawat yang besar-besar tu. Tu kira macam mana? Okey, sekarang ni kan masalah darah tu kalau sedikit dimaafkan. Tapi kalau nanah tu memang tak dimaafkan lah. Walaupun nanah tu hanya sedikit saja, tak dimaafkan. Baik. Jadi kan sekarang ni secara overall, kalau kita nak basuh secara pukul ratanya, maka kita basuh semua dulu kain tu. Sebab kita tak tahulah di mana tempat kena nanah tu. Kita basuh semua dulu. Barulah kita masukkan dalam washing machine tu, dalam mesin basuh tu.
Jadi kita basuh semua dulu. Dengan air mengalir, kita ngalirkan, kita tak gosok pun tak apalah. Alirkan sikit-sikit dia boleh hilang. Kita perah. Jadi dah yakin kata najis tu hilang air dia. Maka barulah kita masuk dalam washing machine. Ataupun kita buruh pakai tangan semuanya. Jadi kalau kita jerawat tu tak adalah besar sampai setinggan nanahnya tak. Sikit je lah kan. Tak adalah sampai semangkuk darah nanah tu tak. Sikit je lah. Bila kata sikit tu, dengan air sedikit dah hilang dah lah. Tak ada apa, tak ada masalah. Lah, tak boleh rendam lah. Tak boleh rendam saja, kena jirus. Dia syaratnya memang kena air mengalir. Dia tak boleh air yang bertakung, tak boleh. Sebab itulah saya kata tadi, jangan masukkan dalam mesin basuh sekiranya tidak dibasuh dulu. Kalau kita pakai mesin basuh, kena basuh kat luar dulu. Basuh dulu kat luar sekira-kira tempat-tempat yang kita agak-agak boleh kena hilang dan nanah tu. Dalam tu dah kita perah tu, baru masuk dalam mesin basuh. Kalau tidak, habis najis ke semua sekali kalau tak buat macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Ada soalan daripada Bintu Abdul Majid. Izzati binti Abdul Majid. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan. Jika kencing anak di atas tilam yang tebal, angkat berat, dan berat, kaedah lalu kaedah macam mana? Senang je. Jadi macam inilah. Jiruskan air tempat kena najis tu, sediakan dengan kain buruk, kain yang lap, yang bersih. Jirus, tu lap balik. Lap bagi kering tu, pergi basuh kain tu balik. Jirus lagi, lap lagi. Sehinggalah hilang air najis atas tempat yang kena tilam, yang tempat kena tu. Bukan kata kencing kanak-kanak, kencing orang tua pun mungkin bapak dia kencing pun tak tahu. Mungkin mak dia kencing pun tak tahu kan. Bukan kanak-kanak saja, tapi biasanya kanak-kanak lah ni. Baik. Jadi kencing najis apa pun lah. Jadi hilangkan dulu rasa bau, warna dan rasa tu hilangkan. Jiruh dulu. Lap dulu. Ambil air sabun ke, ambil apa, lap dulu, hilangkan dulu. Lepas tu jiruh. Jiruh tu, lepas tu lap. Jiruh lagi, lap. Sehinggalah hilanglah rasa bau dan warna. Tak perlu diangkat. Bukan perlu diangkat, tak perlu. Sebab dia berat. Kalau kita angkat, nak kena panggil pula orang satu taman tu angkat. Berat kan? Jadi tak perlulah angkat buat macam tu je. Jadi bukan air lalu juga. Pasal apa? Sebab dia berpindah daripada tilam tu kepada kain juga. Nyalin namanya tu. Tak apalah. Lepas tu kita basuh kain tu pula. Supaya air kain tadi ni kena air mutan najis tu. Basuh pula. Lap pergi kering perah pula. Lepas tu jom lagi. Lap lagi. Sehinggalah hilang rasa bau dan warna. Setelah hilang rasa dan warna tu, kita jirus sekali macam tu, kita pun lap bagi kering balik. Dah lah tu. Selesai lah. Lepas tu, nak sembuh dengan apa nama tu? Pipe beris ke, nak sembuh dengan minyak atak, apa ke tak kisahlah. Baik. Tu habis soalan pertama. Soalan yang kedua, jika basuh ikan, daging, ayam dah lalukan air, lepas tu rendam lagi. Jika tidak lalukan air, selepas rendam air kira najis. Ya. Jadi najis juga. Pasal apa? Dah dijirus, jangan direndam balik. Kalau kita rendam balik, maka akan keluar dia punya darah-darah tu akan keluar balik. Jadi najis balik. Dah basuh tu, dah. Lalu dah air tu, dah keringkan dengan penapis. Toskan dia dengan penapis. Lepas tu letak dalam besen. Dah, cukup. Dihukumkan suci tu. Jadi darah yang dalam ayam tu, dalam daging ayam tu, dimaafkan bila kita masak tu, maka dia akan keluar juga darah. Itu dimaafkan. Sebab masyakoh tadilah. Wallahualam. Ada lagi soalan, macam mana nak menyucikan najis muntah di kapet? Macam tadi lah. Suci kat ia sekiranya kita menghilang air dengan berkali-kali lap dengan tuala basah. Benar tak? Bukan tuala basah ni. Kita kena jiruh dulu. Mula-mula, tariqah di jalan ni ialah mula-mula hilangkan air najis tu. Kalau ada air, macam muntah tu ada nasi ke, ada ketiau ke, ataupun ada carrot ke muntah tu, kita buang dulu.
Nak muntah-muntah tu kita buang dulu. Okey. Bila dah buang tu, jadi ada bau kan. Okey. Kita pun ambil air sabun, jiros, lap sehinggalah hilang rasa bau dan warna. Kalau ada warna, hilang dulu. Rasa, hilangkan dulu. Bau, hilangkan dulu. Macam tadilah, kalau sekiranya dia tak boleh nak diangkat, maka macam itulah. Dah hilang tu, okey, jiros. Lap, jiros, lap sehinggalah betul-betul hilang rasa bau dan warna. Baik, kemudian lepas tu, lepas dah jiros tu dah basuh, dah suci dah hukumnya tu, dengan kain buruk kita lap tu, basuh kain buruk tu, perah kain buruk tu, hilangkan dia punya air muntah najis tu, betul jiros balik, lap balik. Ataupun kita guna kain lain. Jadi kena guna kain buruk banyaklah pula. Kalau guna kain lain tu kena guna tu. Kita nak spray dengan pet beris ke, kita nak spray dengan minyak atar ke, tu tak ada masalah lah. Sebab tu dah suci dah hilang rasa bau dan warna. Baik. Wallahu alam. Ada soalan lain? Dalam ni Puan Z Yusman kata, Ustaz, hukum tentang membasuh daging kena lalu ke air. Bagaimanapun saya lihat bagaimanapun saya lihat orang buat sate, biasanya daging tak dibasuh ikut syarat. Bila tanya, katanya kalau kena air daging tak jadi liat dan keras. Maknanya kita kena elak dari makannya. Tapi benda yang tak tahu, ni nak macam mana? Nak buat macam mana? Tapi saya rasalah, saya dulu pun pernah juga berkawan dengan orang buat sate kat Kedah dulu. Jadi kan saya tak nampak pun alasan kata daging jadi liat tu, saya tak nampak pun sebab apa. Masa buat tu, kawan saya yang buat sate tu, dia rendam dengan, dia dah basuh daging tu betul-betul dah basuh dah. Ditoskan, dijuruk air lalu tu, ditoskan dengan raga yang besar tu. Lepas tu, dia buat letak dalam besen, lepas tu dia letak rempah rantui dia dengan serainya, dengan lengkuasnya, air lengkuas dia gaul tu. Jadi tak ada pun kat daging dia jadi liat pun tak ada pula. Itu kata dia, lah. Nak bagi daging tu rasa manis, maka direndam dengan gula. Direndam dengan air gula ataupun gula. Tak gula macam tu, maka gula itulah ejen yang melembutkan daging, kata dia. Bukannya masalah keras tak keras. Ini saya tak tahulah siapa yang buat macam tu. Wallah, maknanya bukan semua orang jual sate tu macam tu keadaan dia. Tak. Ya, tidak. Baik. Sebab saya berkawan dengan orang macam tu, saya berkawan. Orang-orang yang jual daging tu, orang yang buat sate tu, saya berkawan. Baik. Berkawan rapat dengan dia dulu. Tengok dia buat sate tu macam mana. Lembut aja sate dia. Saya makan, tak ada masalah pun. Tak tahulah kalau orang lain, wallahu alam. Baik. Jadi soalan kita, biasanya handphone kita pegang dalam poket keadaan. Bolehkah kita masuk dalam poket dan bawa solat bersamanya? Tak ada masalah. Sebab handphone tu bukan najis. Tak ada masalah lah. Handphone bukan najis. Kecuali lah keadaan. Saya faham soalan ni. Saya faham soalannya apa. Soalannya mungkin dia pegang keadaan tangan dia bernajis lah. Okey. Sekiranya tangan kita bernajis masa kita pegang handphone tu, katalah. Okey. Maka masa kita pegang tu, kita kena basuh lah handphone tu. Juguslah dengan air. Rosak, beli barulah. Macam mana kan? Najis. Maksudnya sebenarnya kita najis tu kita kena tahu juga. Kalau setakat pegang minyak, kita makan kari pak ada minyak, kita pegang handphone berminyak, itu bukan najis tu. Jadi tak ada masalah. Basuh je lah, lap je lah. Tak ada masalah pun. Okay, kalau najis pun, basuhlah macam mana? Najis dalam Islam ni, thariqah nak hilangkan najis tu, tidak ada jalan lain. Kecuali dengan membasuhnya. Itu aja. Kecuali kalau dalam keadaan nanti kita akan mengaji bab istinja. Yang tu tak guna air. Bab istinja, menyuci najis dengan tidak menggunakan air. Menggunakan apa? Menggunakan tisu, kayu, batu, boleh. Tapi ada cara dia lah, ada syarat dia macam tu. Baik. Kemudian ada soalan lagi, Ustaz, kalau orang tak boleh gerakkan kaki sebab terlalu sakit akibat kemalangan, adakah memadai wuduk di bahagian wajib sahaja, kaki tanpa perlu disapu?
Jadi saya soalan ni macam ni, saya kena ulang banyak kali soalan bagi Pak Ustaz. Kalau orang tak boleh gerakkan kaki sebab terlalu sakit akibat kemalangan. Okay. Jadi kaki dia sakit sebab kemalangan tak boleh gerak. Adakah memadai wuduk pada bahagian wajib sahaja? Kaki, wajib kaki tu kat mana? Jadi jirus, tak apalah dah jirus. Mana apa ni, bila kita basuh kaki tu sunatnya ialah kita gosok. Tapi sebabkan nak gosok, nak gerakkan kaki tu sakit, maka memadailah dengan dijirus. Tapi jirus tu kenalah rata-rata. Kalau tak rata tak boleh. Sebab asalnya apa ni, kaki tu hendaklah dibasuh. Kaki tu hukumnya dibasuh. Jadi kalau sapu tu sunat. Jadi bila kita basuh tu maka dia kena sapu lah. Baik. Jadi kalau masalah tak boleh sapu, tak boleh nak apa ni, kena jirus, bagi rata-rata jirus. Baik. Okey. Kemudian ada soalan lain dalam platform kita punya Zoom malam ni? Tak ada? Kalau tak ada, kita dah boleh mengundur diri lah kan? Sebab dah tengah malam ni, insyaAllah tak ada tengah malam. Awal lagi ni, malam masih muda ni. Tapi, yalah, tuan-tuan kita masih banyak kerja kan? Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat handai kita yang dalam hospital, yang kena COVID tu, insyaAllah kita dah doakan, mudah-mudahan mereka tu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalaupun apa-apa yang Tuhan tentukan, maka hendaklah mereka tu bersifat dengan redha keluarga mereka, dan mereka bersifat dengan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah ya. Kita mengundur diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azim wa sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafiyul lutf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal jaka ahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli maqir. Yassir alaina kulla asir wa tasyirasi alaika yassir. Allahumma ya man la yahtadi lal bayan wa tafsir, hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allah bihaqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin أهرسنا بعينك التي لا تنام، ذكرنا بك نفك الذي لا يرب، وارحمنا بقدرتك علينا ولا ننقض ثقتنا ورجاؤنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجزاء وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz.